Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Janamit Isyam, nombor mencik 052234. Baiklah, hari ini kami akan menerangkan tentang sistem ekonomi pada zaman Bani Umayyah. Saya akan menerangkan dua subtopik iaitu pengenalan latar belakang Bani Umayyah dan juga kemajuan sistem ekonomi Daulah Bani Umayyah, sumbangan khalifah dan ulama. Okey, saya mulakan dengan latar belakang pengenalan Daulah Bani Umayyah. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah ibni Abi Sufyan pada tahun 41 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Daulah Bani Umayyah adalah bermula selepas berakhirnya pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang terakhir iaitu pemerintahan Sayyidina Ali iaitu selepas pembunuhan Sayyidina Ali. Tempoh pemerintahan Daulah Bani Umayyah adalah selama 90 tahun iaitu bermula pada tahun 661 Masihi sehingga 750 Masihi di tanah Arab yang berpusat di Damsyik. Nama Bani Umayyah diambil daripada nama seorang tokoh Quraisy pada zaman jahiliyah iaitu Umayyah ibni Abdul Al-Syam ibni Abdul Manaf ibni Qusay Al-Quraisy Al-Amawi. Bentuk pemerintahan Daulah Bani Umayyah adalah berbentuk monarki iaitu sistem beraja berketurunan yang telah menggantikan sistem demokrasi. Khalifah yang dilantik pada waktu ini adalah berdasarkan keturunan semata-mata, bukan lagi orang yang sangat memahami tentang ilmu agama. Terdapat 14 khalifah yang memerintah sepanjang tempoh 90 tahun pemerintahan iaitu Muawiyah I ibni Abu Sufyan, Yazid I ibni Muawiyah, Muawiyah I ibni Yazid, Marwan I ibni Al-Hakam, Abdul Malik ibni Marwan, Al-Walid I ibni Abdul Walid, Al-Walid I ibni Abdul Malik, Sulaiman ibni Abdul Malik, Umar ibni Abdul Aziz, Yazid II ibni Abdul Malik, Hisham ibni Abdul Malik, Al-Walid II ibni Yazid, Yazid III ibni Al-Walid, Ibrahim ibni Al-Walid, Marwan II ibni Muhammad. Nampak tak kat situ namanya berulang-ulang dan ada perkataan satu dan kedua. Maksudnya itu adalah daripada keturunan yang sama. Okey, seterusnya kita beralih kepada kemajuan sistem ekonomi Daulah Bani Umayyah, sumbangan khalifah dan ulama. Kita pergi yang pertama iaitu Khalifah Abdul Malik ibni Marwan. Semasa pemerintahan beliau telah membangunkan pelbagai prasarana seperti masjid dan juga membangunkan kemajuan dalam sistem pertanian sehingga dapat dipasarkan ke pasaran Asia Tenggara. Seterusnya, beliau telah mencipta mata wang sendiri serta mewajibkan pembayaran zakat dan pajak untuk penghasilan Baitul Mal. Seterusnya ada Khalifah Umar Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah yang sangat disayangi kerana mesra rakyat. Namun malangnya pemerintahan beliau hanyalah 2 tahun lebih sahaja. Beliau telah mengendalikan Baitul Mal dengan sangat bagus kerana beliau telah menyerahkan sebahagian hartanya yang beliau rasa tidak berguna kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada rakyat. Seterusnya, beliau telah membangunkan dasar yang sangat melindungi dan memakmurkan rakyat serta membangunkan pelbagai prasarana seperti perigi dan juga jambatan. Serta beliau melarang penjualan tanah pertanian. Baiklah, seterusnya adalah Imam Abu Yusuf Yaqub. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep pajakan dalam karyanya iaitu Al-Kharaj. Penulisan ini adalah atas arahan daripada Khalifah Umar Abdul Aziz. Seterusnya, beliau telah mencipta sistem ekonomi yang autonomi. Sistem ekonomi yang autonominya adalah yang bermaksud supply iaitu barang. Apabila supply tinggi, maka price iaitu harga akan rendah. Apabila supply rendah, maka price akan tinggi. Jadinya pengeluaran iaitu supply dengan price ni mestilah seimbang. Seterusnya, beliau telah menggantikan sistem wazifah kepada sistem muqasamah. Sistem wazifah ni adalah sistem pungutan pajak dengan nilai yang tetap tidak boleh diubah tanpa melihat kepada kemampuan seseorang itu. Manakala sistem muqasamah adalah sistem pungutan pajak yang nilainya boleh diubah mengikut kepada kemampuan seseorang itu. Seterusnya adalah Zaid ibni Ali. Zaid ibni Ali adalah seorang fuqaha. Beliau telah membolehkan penjualan sesuatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Pembolehan ini
berjalan selagi mana jual beli ini dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, dan juga hasil daripada jualan kredit ini adalah halal dan dia tidak jatuh kepada hukum riba. Dan akhir sekali adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga adalah seorang fuqaha pada zaman itu. Beliau sangat memerhati tentang akad jual beli salam, sebab akad jual beli salam ni banyak menimbulkan keraguan. Jadinya beliau telah berpendapat dan juga memberi pandangan supaya akad jual beli salam ni mestilah ada penjelasan yang jelas tentang barang tersebut. Mestilah ada tahu harga, kuantiti, kualiti dan sebagainya semasa akad. Beliau juga telah memperkenalkan peraturan jaminan pelaksanaan pemandang yang adil dalam transaksi murabahah dan juga transaksi yang lebih kurang dengan murabahah ini. Dan akhir sekali beliau telah memberikan perhatian terhadap beberapa golongan, iaitu golongan yang lemah, iaitu golongan yang berhak menerima zakat, dan zakat terhadap perhiasan, iaitu barang kemas, dan juga golongan yang dibelenggu hutang ni termasuk dalam golongan yang dibebaskan dalam kewajipan membayar zakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kanisa Nabila Fitri Roslan. Nombor metrik saya 052261. Okey, saya akan sambung bentang daripada Jannah, iaitu faktor kemajuan ekonomi, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dan kejatuhan Daulah Bani Umayyah. Okey, saya akan mulakan dengan faktor kemajuan ekonomi Daulah Bani Umayyah. Ada 4 faktor yang menyebabkan kemajuan ke Daulah Bani Umayyah ni. Antaranya ialah perdagangan, pertanian dan perindustrian, pembuatan mata wang dan reformasi fiskal. Yang pertama ialah perdagangan. Daulah Bani Umayyah ni berjaya menguasai wilayah yang sangat luas pada ketika itu. Disebabkan kejayaan mereka, so terjaminlah perdagangan lalu lintas, sama ada melalui jalan darat ataupun jalan laut. Melalui jalan darat, umat Islam ni dapat keselamatan keamanan untuk melintas jalan sutera ke Tiongkok untuk berdagang. Berdagang sutera, seramik, ubat-ubatan dan minyak wangi. Manakala jalan laut, mereka menuju ke negara-negara timur untuk mencari rempah, kerang, permata, logam, gading dan bulu. Oleh itu, Basrah di Teluk Parsi pada masa itu menjadi pelabuhan perdagangan yang sangat sibuk dan dipenuhi dengan orang. Seterusnya, dalam bidang pertanian dan industri, Umayyah ni telah memperkenalkan sistem pengairan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian. Oleh itu, beliau sangat memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Kenapa dia berikan tumpuan kat sektor pertanian kan? Sebab sektor pertanian ni dia memberi peluang pekerjaan, sumber makanan kepada rakyat. Yang ketiga ialah pembuatan mata wang yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Lepas tu, kerajaan pada masa itu telah mendirikan sebuah tempat pencetakan mata wang di Darul Irjad. Mata wang dicetak secara teratur dengan kawalan oleh pemerintah. Khalifah Abdul Malik telah mencetak dinar yang khusus mengandungi teks Islam yang ditulis dengan tulisan teks Kufi. Gambar dinar yang lama telah diubah dengan lafaz Islam. Sejak itu, umat Islam mempunyai dinar dan dirham sebagai mata wang sendiri dan terus meninggalkan Byzantium dan dirham kisah yang digunakan sebelum-sebelum ini. Terakhir ialah reformasi fiskal. Semua pemilik tanah sama ada Islam atau bukan Islam wajib membayar cukai tanah. Disebabkan cukai tanah inilah meningkatkan hasil ekonomi negara. Manakala bagi cukai kepala pula tidak dikenakan kepada orang Islam, sehingga menyebabkan ramai orang bukan Islam memasuki agama Islam. Secara tidak langsung berkurangnya penghasilan negara dari sudut cukai kepala. Namun dengan kejayaan Daulah Bani Umayyah melakukan penaklukan kerajaan Parsi dan Byzantium, maka hasil negara ketika itu telah bertambah dengan banyak. Slide yang seterusnya ialah prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam ni ada 9. Yang pertama ialah kebebasan individu. Setiap individu berhak mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk membuat keputusan atau memberi pendapat. Kenapa ada hak kebebasan ni? Hak kebebasan ini untuk mengelakkan berlaku kekacauan dan pergaduhan dalam masyarakat. Yang kedua, hak terhadap harta. Walaupun Daulah Bani Umayyah mengiktirafkan hak individu untuk memiliki harta, namun ada batasan tertentu agar kebebasan dalam hak ini tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umumnya. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi. Wajar ada batas ketidaksamaan dalam ekonomi. Meskipun Islam ni menyedari ada situasi yang di mana ekonomi dan individu tidak sama, namun Islam telah mengatur perbezaan tersebut dalam batas yang adil dan wajar. So,
tak ada orang pertikaikan bila ada perbezaan tersebut. Yang keempat ialah kesamaan sosial. Daulah Bani Umayyah mengatur setiap sumber ekonomi dan kekayaan negara dapat dinikmati oleh setiap masyarakat, bukan hanya sekelompok masyarakat sahaja. Daulah ini juga menetapkan setiap individu dalam negara memiliki peluang yang sama dalam mencuba dan mendapatkan sesuatu pekerjaan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kelima, jaminan sosial. Setiap individu berhak untuk hidup dalam negara Islam tidak kira agama. Dan setiap warga negara dijamin untuk mendapat keperluan asas. Yang keenam, pengagihan kekayaan secara meluas. Daulah Bani Umayyah amat mencegah pengumpulan kekayaan dalam sekelompok kecil orang tertentu. Oleh yang demikian, mereka menganjurkan pengagihan kekayaan secara meluas ke semua lapisan masyarakat tanpa berbelah bahagi. Yang ketujuh, larangan mengumpulkan kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang setiap individu mengumpul harta kekayaan secara berlebih-lebihan. Hal ini untuk mengambil langkah yang berjaga-jaga untuk mengelakkan perbuatan buruk yang berlaku di dalam negara. Yang ke-8, larangan melakukan perlakuan yang tidak baik. Sistem ekonomi ini juga melarang semua amalan yang tidak baik, merosakkan, menghancurkan serta antisosial yang ada dalam masyarakat seperti perjudian, minum arak, riba, berlebihan dalam mengumpulkan harta dan pasar gelap. Kenapa kena ada larangan ni? Sebab semua perbuatan ini akan merosakkan, menghancurkan setiap individu, masyarakat, sosial, negara dan agama. Yang ke-9 dan yang terakhir ialah kesejahteraan semua pihak. Islam mengakui bahawa kesejahteraan individu dan sosial saling melengkapi antara satu sama lain dan bukan saling bersaing dan bertentangan antara satu sama lain. Slide yang terakhir ialah penutup mengenai kejatuhan Daulah Bani Umayyah. Perkembangan ekonomi Daulah Bani Umayyah telah mula meningkat berbanding sebelumnya, namun tidak dapat disangka kemajuan yang ada pada Daulah Bani Umayyah ini telah terus jatuh dan lenyap begitu cepat. Ada beberapa sebab yang menyebabkan kejatuhan kerajaan ini. Ada 6 sebab kejatuhan Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, penentangan puak Syiah. Yang kedua, penentangan oleh puak Khawarij. Banyak penentangan yang dilakukan oleh puak ini dah terus berterusan hinggalah khalifah terakhir Bani Umayyah. Yang ketiga, sifat perkauman orang Arab. Yang keempat, peranan gaya benar terhadap orang Parsi. Yang kelima, kelemahan pemerintahan. Pemerintahan pada hujung khalifah Bani Umayyah merupakan saat-saat permulaan kejatuhan Daulah Bani Umayyah. Hal ini kerana khalifah pada ketika itu tiada kelayakan dan ketokohan dalam kepimpinan untuk memerintah negara dengan baik. Yang terakhir, penentangan Bani Abbasiyah. Diseteru selepas kematian Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah empayar dan kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.